Kita juga tak percaya, tapi ramai orang yang percaya dengan perkara yang karut marut tu. Ajal maut tu milik Allah. Kalau ajal kita belum tiba, jatuh dalam gunung berapi pun kita tetap hidup. Bila ajal dan janji kita dah tiba, digigit semut pun kita mati. Kita jangan lupa, nyawa kita ni dipinjamkan oleh Allah pada kita. Bila sampai waktunya, nyawa kita akan diambilnya. Jadi kenapa kita takut pada mati? Kalau kita dah membuat persiapan yang cukup. Balas Haji Salim dengan tenang. Ketika dia berkata-kata tadi, saya melihat sinar matanya cukup tajam. Kita setuju, jawab Datuk. Marilah semayang, isyak dah sampai. Haji Salim segera bangun. Ketika itu juga terdengar suara azan isyak dari surau membelah ketenangan seluruh kampung. Kita jadi imam, tambah Haji Salim. Silakanlah, ujar Datuk tersenyum. Nanti dulu, kata saya. Dah kenapa pula budak ni? Keras sekali suara Datuk. Saya terkentut dalam diam tu. Kamu ni ada-ada saja. Dah pergi cepat. Saya meluru ke bilik air. Saya terdengar suara ketawa dari Haji dan Datuk tingkah meningkah. Mereka ni geli hati dengan kelakuan saya. Memang kelemahan diri saya. Air semayang saya ni cepat batal. Bila ada air semayang, perut pula buat ragam dan sering mahu mengeluarkan udara kotor dari dalamnya. Kalau tidak ada wuduk, perut tidak akan buat hal. Entah kenapa jadi macam ni. Mungkin dugaan pada orang yang ada wuduk terlalu banyak, fikir saya sendirian. Nantilah suatu hari, saya mau juga bertanyakan hal itu kepada Haji Salim. Haji Salim terus mengambil tempatnya sebagai imam. Saya dan Datuk berdiri hampir belaga bahu. Memang pesan Datuk, kalau sembahyang jemaah ni mesti rapat. Jangan ada ruang antara untuk syaitan lalu yang menggoda kita solat. Sembahyang isyak dapat disempurnakan dengan aman. Haji Salim terus membacakan doa. Suaranya cukup terang dan jelas. Cara mendadak, suaranya yang terang itu beransur lemah dan tidak kedengaran langsung. Saya lihat Haji Salim terus rebah di tikar sembahyang. Datuk dan saya terus menghampirinya. Haji Salim kelihatan sukar untuk bernafas. Datuk segera mahu melakukan rawatan kecemasan. Tak payahlah, masanya dah sampai, kata Haji Salim. Nafasnya beransur tenang. Dia terus merenung wajah Datuk dengan senyuman. Dengan susah payah, Haji Salim meluncurkan kedua belah kakinya. Dia terus baring. Sepasang matanya merenung di langit rumah dengan tenang. Isterinya datang membawa bantal. Datuk segera mengambil bantal itu, terus mengenapikan ke kepala Haji Salim. Dia kelihatan lemah sekali. Maafkanlah aku kalau ada tersilap dan kasar bahasa pada kamu. Haji Salim renung muka isterinya. Perlahan isterinya menganggukkan kepala bersama dengan wajah yang gusar. Begitu juga pada kamu, ya Tamar. Haji Salim renung muka Datuk dan saya. Serentak Datuk dan saya menganggukkan kepala. Isteri Haji Salim mula terseduh dan Datuk terus memujuk isteri Haji Salim supaya jangan menangis dan meraung. Ternyata isteri Haji Salim patuh dengan cakap Datuk. Ni sahabat, kita dah nak tidur ni. Kita rasa bekalan kita dah cukup. Suara Haji Salim cukup lemah. Sinar matanya cukup redup menikam wajah Datuk. Saya lihat Datuk menarik nafas dengan rasa yang penuh berdebar. Beberapa saat kemudian, saya lihat Haji Salim merapatkan kedua belah kelopak matanya dengan aman. Wajahnya nampak seakan orang yang tersenyum. Datuk segera merasai perjalanan nadinya. Dia dah kembali pada yang hak. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Beritahu Datuk pada isteri Haji Salim. Dan saya lihat perempuan tua yang berwajah tenang itu mengesatkan air matanya dengan hujung baju. Saya ada goreng pekasam kesukaan dia, tapi... Perempuan Haji Salim tidak berdaya meneruskan kata-kata itu. Dia terus terseduh. Saya dan Datuk berpandangan. Jangan disesali kematian dia. Kita ni mesti merelakan apa yang sudah diatur oleh Allah. Datuk mengingatkan isteri Haji Salim yang masih lagi termenung. Baik, Tok. Kau pergi sekarang. Dengan hati-hati saya memijak anak tangga kiri kanan jalan menuju ke surau ditumbuhi pokok-pokok kecil yang merimbun. Memang sukar berjalan di jalan yang sempit. Kalaulah orang lain yang menyuruh, pasti saya akan membantah.
Melangkah di jalan yang sempit waktu malam memang menyulitkan. 2-3 kali saya terlanggarkan akar pokok yang melintas atas jalan. Bukan kepalang sakitnya. Ada masanya saya terpaksa melompat akibat dilanggar oleh katak puru yang muncul dari rimbunan pokok kecil di kiri kanan jalan. Saya lihat langit yang cerah, gumpalan awan terus berarak. Saya sampai dekat pokok kelapa yang patah pucuknya akibat dipanah petir. Dari pangkal pokok kelapa itu saya lihat cahaya gasolin di surau terang benderang. Hati saya gembira kerana surau masih lagi belum ditinggalkan oleh orang kampung. Dalam gelap yang pekat itu, suara cengkerik kian rancak menyanyi. Beberapa ekor kelip-kelip terbang tidak tentu arah. Desir angin yang menyentuh dedaun terus berbunyi. Jarak surau dengan rumah Haji Salim kira-kira suku batu. Tiba-tiba, saya tersepakkan benda yang lembek. Saya berhenti melangkah sambil memusingkan kaki kanan saya dengan harapan dapat merasakan benda lembek itu. Anehnya, benda lembek itu tidak tersentuh bila melangkah dan dengan tiba-tiba, saya teringatkan Haji Salim yang sudah menjadi mayat. Saya juga teringat cakap orang tua yang mengatakan bila ada orang mati malam, syaitan selalu merayau di kawasan orang yang meninggal dunia bertujuan untuk menakut-nakutkan orang yang masih hidup. Mengingatkan kesemuanya itu, secara mendadak saja bulu tengkuk saya meremang. Rasa takut mula bersarang dalam diri. Cara yang paling baik yang perlu dilakukan ialah berlari sahaja dalam gelap, redah ataupun langgar apa sahaja. Dengan itu cepatlah sampai ke surau dan terus memukul kerantung 7 kali berturut-turut. Setelah diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan teliti, saya membuat keputusan untuk lari menuju ke surau. Baru 5-6 langkah berlari, saya terlihat benda putih sebesar buah kelapa datang bergolek-golek ke arah kaki saya. Dalam jarak 2 kaki dari saya, benda putih itu berhenti bergolek. Bentuknya juga berubah menjadi memanjang semacam bantal peluk. Perlahan-lahan, benda putih itu bangun, berdiri setinggi tubuh saya. Saya renung kiri dan kanan. Apa yang saya lihat, barisan kelip-kelip yang terbang menuju ke satu arah, iaitu arah barat daya. Saya jadi tak tentu arah dan bersedia menjerit memanggil Datuk. Tetapi hasrat itu saya batalkan. Saya terus membaca ayat-ayat Quran untuk menghalau syaitan. Makin kerap ayat-ayat Quran itu saya ulangi, makin rancak benda putih itu berpusing-pusing di hadapan saya. Saya terus lari sekuat hati menuju ke surau. Sampai saja di surau, saya dapati tak ada seorang pun kat situ. Saya terus memanggil-manggil nama Siak beberapa kali. Tak ada pun jawapan yang saya terima. Tetapi kenapa Tok Siak tidak mematikan lampu gasolin? Barangkali dia terlupa, kata hati saya. Tanpa membuang masa, saya ambil kayu pemukul lalu memukul kerantung 7 kali berturut-turut. Selesai saja kerantung dipukul, lampu gasolin terus padam dengan sendiri. Hati saya berdebar dan saya bagaikan mahu menangis rasanya. Saya terus duduk di tangga surau. Dalam keadaan yang kelam kabut itu, saya terdengar bunyi suara orang batuk dari arah belakang surau. Siapa yang mati? Tanya suara dari belakang surau. Tok Siak di mana? Aku tanya lain, kamu jawab lain. Haji Salim yang mati. Eloklah tu. Darah saya tersiram dan saya yakin itu bukanlah suara Mak Upih Tok Siak surau. Suara Mak Upih ni parau bercampur dengan nyaring, tetapi suara yang saya dengar ni keras, tidak nyaring dan serak. Setiap orang kampung yang menerima berita kematian akan menjawab dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka tidak akan mengucapkan perkataan eloklah tu seperti yang diucapkan oleh orang dari arah belakang surau. Itulah padahnya melawan kita. Tercetus lagi kata-kata dari orang yang tidak saya kenali. Dengan tidak disangka-sangka, rasa marah dan benci tumbuh dalam hati saya terhadap orang itu. Manusia tak baik cakap macam tu lah. Kamu tu pun akan mati juga, balas saya. Sudahlah. Tak lama lagi giliran datuk kamu. Nyawa datuk aku bukan di tangan kamu tahu. Tunggu dan lihat sendirilah. Lahanat. Sebaik saja kata-kata itu saya ucapkan. Saya tercium bau yang amat busuk. Saya terlihat 2 lembaga manusia melintas di hadapan saya. Dari bentuk lembaga itu, saya tahu
Orang itu tidak lain dan tidak bukan ialah Kamal dan Daud. "Ya, aku tahulah siapa kamu," jerit saya. Dalam saya terus berlari meninggalkan surau, terdengar suara orang ketawa berdekah-dekah dituruti dengan bunyi tapak kaki memburu saya dengan kuat. Hahaha. Saya terus berlari tanpa mahu menoleh ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan. Bila saya sampai di rumah Haji Salim, saya lihat orang dah ramai. Mat Upih duduk di halaman rumah bersama dengan kawan-kawan. Semuanya memakai songkok putih. "Macam mana boleh tahu Haji Salim meninggal?" Saya mengajukan pertanyaan pada Mak Upih yang berkulit putih berasal dari Pengkalan Baru dekat Pantai Remis. "Ada orang datang bagi tahu para jemaah. Bila disuruh pukul kerantung, dia tak nak. Katanya kamu nak pukul lepas sembahyang subuh," jawab Mak Upih. "Ni Pak Mak Upih kenal ke orang dia?" "Inilah yang kami bincangkan. Orang tu pakai serba hijau. Kami ingatkan keluarga si arwah yang datang dari jauh." Mat Upih renung kawan-kawannya. Semua kawan-kawannya juga menganggukkan kepala. Saya garu pangkat telinga 2-3 kali. Di sudut halaman pula, Datuk sedang berunding dengan penggali kubur. Isteri Haji Salim sedang bercakap dengan Burhan. Saya terus menghampiri mereka. Aku nak suruh si Burhan ni telefon anak buah aku dan telefon malam ni juga. Mana yang tak ada telefon pagi esok di pejabat?" terang isteri Haji Salim lalu memberikan nombor telefon pada Burhan. "Macam mana kau nak buat ni Burhan?" soal saya. "Aku nak ke Pekan malam ni juga. Gunakan telefon abang aku tu Tamar." "Bila kau nak balik ke sini?" Malam ni juga." Burhan segera meluru ke Honda 70cc miliknya, meninggalkan saya yang terpaku di sisi isteri Haji Salim. Bunyi enjin motosikal Burhan tidak kedengaran lagi. Berita kematian Haji Salim cukup cepat merebak ke seluruh kampung. Tidak sampai 2 jam, rumah arwah Haji Salim menjadi tumpuan. Semua yang datang tanpa diarah tahu dengan tugas masing-masing. Ada yang datang membawa ketam, penukul dan paku serta gergaji. Ada yang datang membawa papan dan kayu. Mereka ni bergotong royong membuat keranda dan pengusung. Menjelang pukul 12 malam, semua kelengkapan itu siap. Tepat pukul 1 pagi, orang-orang yang datang pulang ke rumah masing-masing. Mereka sudah tahu tugas-tugas yang akan dilakukan pada esok pagi. Beberapa orang penduduk kampung terus membaca Quran di hadapan jenazah Haji Salim. Pada mulanya, perbuatan itu ditentang oleh Datuk. Menurut Datuk, membaca Quran di hadapan jenazah merupakan perbuatan yang bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. "Tidak. Tujuannya baik dan perkara ni harus. Kita menyedekahkan pada roh arwah. Kita tak payahlah nak bertekak atas perkara ni ya. Nanti menimbulkan perbalahan di antara kita," sanggah Pak Imam. "Saya ni tak pula bermaksud macam tu. Setahu saya amal ibadah yang ditambah-tambah, perkara yang tak dilakukan oleh Nabi, tapi kita buat. Sudah tentulah perbuatan tu dicela oleh agama kita." Datuk mempertahankan pendapatnya. "Sebenarnya masalah ni, ulama-ulama besar pun tak sependapat. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak. Dah jadi kebiasaan orang-orang kita membaca Quran di hadapan jenazah," tambah Imam lagi. "Tak apalah. Saya akan tanyakan pada ahli-ahli agama dalam hal ini, supaya orang kita dapat melakukan sesuatu yang baik mengikut Nabi." Suara Datuk merendah. "Saya setuju dengan awak. Tapi, apa yang berjalan sekarang janganlah dikacau. Demi perpaduan penduduk, perkara tu saya tak halang. Tetapi bila saya dapat hujah..." Oh, ni ayat Datuk dia. "Demi perpaduan penduduk, perkara tu saya takkan halang. Tapi bila saya dapat hujah yang kuat, saya akan menentangnya." "Saya setuju." Pak Imam tersenyum. Saya tersenyum mendengar percakapan di antara Datuk dan Pak Imam. Mereka ni sering bertolak ansur demi kepentingan dan perpaduan para penduduk. Pak Imam terus naik ke rumah. Saya duduk dekat pokok mempelam. 2-3 kali juga saya menguap. Kelopak mata terasa amat berat sekali. Rasa dingin kian hebat mendakap seluruh badan. Namun tanpa diduga, saya terlena sejenak. "Tamar." Saya membuka mata.
Saya lihat Datuk sudah pun berada di sisi saya. Muka saya ditenungnya lama-lama. Kemudian pangkal ketiak kanan saya ditamparnya sekuat hati. Rasa mengantuk saya segera hilang. Jangan mudah tidur di mana-mana, nanti dikacau syaitan, katanya pada saya. Saya mengantuk lah, Tok. Kalau kau mengantuk, kau baliklah ke rumah. Saya takut, Tok. Kau takut? Datuk membeliakkan biji mata pada saya. Saya terus menceritakan pada Datuk segala kejadian aneh yang saya lalui ketika pergi ke surau beberapa jam tadi. Datuk mendengarnya dengan tenang. Dendamnya pada kita ni belum habis, cetus Datuk sambil meraba ulu keris pemberian Haji Salim yang disimpan dalam uncang kecil. Datuk meninggalkan saya. Dia terus menemui isteri Haji Salim. Setelah bercakap-cakap sebentar dengan Datuk, isteri Haji Salim masuk ke rumah. Keluar kembali dengan ditemani oleh nenek. Baiklah, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like. Harap dapat like, orang kata apa, hadiahkan kepada saya like itu. Semoga algoritma untuk video-video yang seterusnya akan meningkat, insyaAllah. Minta bantu. Terima kasih semua. Datuk dan nenek bercakap-cakap sebentar. Datuk tinggalkan nenek dan terus menghampiri saya. Kita balik dululah, Tamar. Lepas subuh kita datang lagi ke sini. Di rumah kamu boleh tidur. Ni pun dah cukup baiklah, Tok. Cepat bangun. Saya segera bangun. Badan saya menggeletar kesejukan. Langit tetap cerah, tetapi sekitar kawasan rumah Haji Salim terus didakap oleh suasana malam yang agak pekat. Suara jampuk berpadu dengan suara pungguk mendendangkan irama malam yang tidak pernah habis selagi dunia berkembang. Begitu juga dengan suara cengkerik. Langkah Datuk cepat. Tidak tersepakkan tunggul ataupun akar. Dia cukup arif dengan jalan yang dilaluinya. Bagi mengelakkan supaya saya jangan jauh ketinggalan, saya pula terpaksa berlari. Kerana berlari itu juga membuatkan badan saya berpeluh dan menghilangkan rasa sejuk. Tamar. Datuk menepuk bahu saya. Langkah kami terus kaku. Ada apa pula, Tok? Kau nampak apa-apa tak, Tamar? Tak ada apa-apa pun, Tok. Saya renung ke kiri. Saya renung ke kanan. Dalam gelap gelita itu, saya ternampak ada bentuk manusia berdiri di antara saya dengan Datuk. Ada orang lah, Tok. Sebaik saja kata-kata itu berakhir, bayang-bayang orang itu segera hilang. Dia muncul di hadapan Datuk. Kali ini bayang-bayang ini menjadi nyata, mempamerkan wajah dan batang tubuhnya. Bila Datuk mahu menyapa, orang itu segera hilang dan berdiri jauh di belakang saya. Orang itu membongkok macam mencari sesuatu di atas tanah. Perlahan-lahan orang itu mengeluarkan buluh tajam dan bersedia mahu menikam tanah yang ada kesan tapak kaki saya dan Datuk. Waktu orang itu mahu menikam buluh tajam ke arah kesan tapak kaki saya dan Datuk, bagaikan kilat, Datuk melompat lalu melakukan satu tendangan yang kuat ke arah pergelangan tangan orang itu. Buluh di tangan orang itu terpelanting lalu melekat di batang pokok pisang. Orang itu terus tercengang, tergamam untuk melakukan sesuatu. Dalam keadaan yang serba salah itu, Datuk melepaskan satu tendangan yang kencang pada orang tersebut. Saya lihat orang itu tersandar di pangkal pokok pisang. Kalaulah orang itu tidak mengelak, sudah pasti buluh tajam yang tercabut dan terjatuh dari pokok pisang mengenai perutnya. Kalaulah perkara itu terjadi, sukar untuk saya membayangkan. Aku tahu, kamu menuntut dari kaum Kubu di Sumatera. Tak ada sesiapa yang boleh mengalahkan kamu, kecuali kaum itu sendiri, kata Datuk. Saya lihat orang itu terdiam. Datuk segera merapatinya. Kamal, kamu menggelarkan diri kamu tu Maha Guru. Kau memaksa orang memanggil kamu Datuk. Kamulah penipu besar di dunia ni. Datuk terus mengutuk orang itu. Tak ada jawapan dari orang tersebut. Aku tahu, ilmu dunia orang Kubu ni cukup kuat. Cukup hebat. Bekas tapak kaki manusia musuhnya tu kalau ditikam dengan buluh, orang tu boleh mati. Jika musuhnya berada jauh dalam jarak berpuluh-puluh batu, boleh dibunuh dengan membalingkan pisau ke arah rumah musuh dan musuhnya akan mati serta-merta. Aku juga tahu ilmu itu tidak ada pada kamu, Kamal.
Sambung Datuk dalam nafasnya yang tercungap-cungap. Saya tidak berkata apa-apa. Bau hapak mula menyumbat lubang hidung saya. Ketika itu juga saya melihat beribu-ribu kelip-kelip berterbangan sekitar kawasan kami berada. Cahaya dari kelip-kelip itu memudahkan saya untuk melihat pergerakan Kamal yang mula mahu bangun. Kalau ajalku belum sampai dan tak diizinkan oleh Allah mati di tangan kamu, usahlah kamu memburu aku, Kamal. Beritahu Datuk lagi. Kamal terus bangun. Buktinya Haji Salim, pekik Kamal. Kamu silap. Dia mati kerana sudah sampai janjinya. Siallah kamu ni, siallah. Menghalang kerja-kerja aku. Kalau kamu mahu menunjukkan kehandalan ilmu dunia kaum kubu yang kamu tuntut, aku ni bukanlah tempatnya. Aku tahu, ilmu kamu tak cukup lagi. Mana kamu tahu? Aku ni berasal di tanah Jambi. Aku dah bercampur gaul dengan beberapa orang ketua kaum tersebut. Banyak ilmu dunia dia yang aku tahu. Serba sedikit, pantang larang dan sumpahnya aku pun tahu. Datuk berhenti bercakap. Kelip-kelip kian bertambah. Kamal pula termenung panjang. Bau tokaknya kian kuat terbau. Lolongan anjing sayup-sayup terdengar. Bunyi angin kian tetap kuat bertiup. Tokak di kaki kamu tu terjadi kerana kamu tak pergi berjumpa dengan ketua orang kubu yang mahu tuntut ilmu. Kamu tidak membawa upahnya seekor babi hutan pada setiap tahun. Mengarutlah. Kamal, aku tak mau cakap banyak. Eloklah kamu pindah dari sini sebelum kamu dilaknati oleh Allah. Pergilah ke mana-mana dan bertaubatlah. Sudah ya. Dengan sekelip mata, kelip-kelip yang beribu-ribu itu terus hilang. Kamal juga lesat dari pandangan saya dan Datuk. Buluh yang ada di bawah pohon pisang terbakar dengan sendirinya. Datuk menarik nafas panjang. Di wajahnya terbayang rasa kesal. Lama jugalah Datuk termenung. Macam ada sesuatu yang difikirkannya. Mari Tamar. Saya pun terus melangkah mengikut rentak kaki Datuk. 2-3 kali melangkah, saya renung ke belakang. Bimbang. Kalau Kamal muncul lalu menikam saya. Kalau perkara itu terjadi, tentu saya akan mati katak. Kami selamat sampai ke rumah. Tak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Sampai di rumah saya terus tidur. Saya tidak tahu apa yang Datuk lakukan di dalam biliknya. Pagi itu, sebelum pergi ke rumah arwah Haji Salim, Datuk duduk di kepala tangga. Saya pula terus menghampirinya. Tamar. Ya, Tok. Kau ingat tak dengan Daud? Ingat, Tok. Kenapa, Tok? Dia menipu kita. Katanya dulu, Kamal ni orang nombor 2 yang menjalankan perintah guru. Sebenarnya, Kamal itulah kepala nombor 1. Betul ke, Tok? Sudahlah. Mari kita pergi ke rumah arwah Haji Salim. Waktu kami sampai, orang ramai di rumah Haji Salim. Sanak saudaranya yang jauh sudah ada yang tiba. Saya pusing keliling rumah. Kalau-kalau Saadiah dan keluarganya sudah tiba. Ternyata, Saadiah masih lagi belum sampai. Rasa terkilan berbunga dalam diri saya. Rindulah benar rasanya mahu melihat lesung pipit di pipi Saadiah. Dalam masa kehampaan yang memanjang itu, saya terus menuju ke arah Lebaidin yang buta kedua belah matanya. Tamar, kata Lebaidin. Saya tersenyum. Bagaimana orang yang buta ni boleh memanggil nama saya dengan tepat, padahal saya belum menegurnya. Kamu pakai baju dan seluar putih hari ni ya? Tambahnya. Ya, Pak Lebay, jawab saya. Lebaidin terus ketawa dan menepuk belakang saya beberapa kali dengan penuh kemesraan. Tangannya saya pegang erat-erat. Macam mana tahu Pak Haji meninggal? Tanya saya. Borhan yang bagi tahu. Macam mana datang? Jalan kaki lah, Tamar. Jauh tu Pak Lebay. Sebagai orang Islam, bila tahu saudara seagama meninggal, kita ni mesti datang, katanya. Saya menganggukkan kepala, setuju dengan pendapatnya itu. Datuk datang dan terus duduk di sebelah Lebaidin. Saya tahu bila Datuk datang, saya tak boleh bercakap ikut suka hati. Nanti kena tegur oleh Datuk. Bila yang mahu dikebumikan? Tanya Lebaidin. Lepas Zohor, nanti anaknya dari Beranang tiba. Kalau tak sampai juga, dah tak boleh dah kita nak tunggu.
Bagus. Menyegerakan mengkebumikan mayat memang dituntut oleh agama. Tak baik melambat-lambatkannya, jawab Lebaidin. Orang tidak putus-putus datang ke rumah Haji Salim. Orang sekampung semuanya tidak pergi kerja pada hari itu. Orang luar dari kampung juga tidak kurang ramai yang datang. Melihat keadaan itu, saya meramalkan semasa hayatnya, Haji Salim ni memang terkenal dan dihormati. Orang yang duduk di tanah saya tu dah pindah, Lebaidin memberitahu pada Datuk. Saya lihat Datuk terkejut. Macam mana yang awak tahu? Lepas solat subuh tadi, orang tu lalu dekat rumah saya dan bagi tahu perkara tu. Biadab. Memang manusia biadab. Biarlah dia biadab. Asalkan kita tak jadi macam dia. Saya bersyukur pada Allah. Bersyukur? Bersyukur kenapa? Dia dah meninggalkan pondok tu. Kalau disuruh keluar dengan paksa, lain pula jadinya. Begitu. Saya lihat Datuk ketawa kecil. Keterangan dari Lebaidin membunuh keraguan dalam diri Datuk. Seperti yang dijanjikan, lepas waktu zuhur, jenazah Haji Salim pun diusung ke tanah perkuburan. Masa di tanah kubur, saya terlihat Kamal dan Daud ada di celah-celah orang ramai yang sedang mendengar Pak Imam membacakan talqin. Mata kamu tu gabun. Tak, saya nampaklah, Tok. Pandangan kamu saja, semuanya kerana takut. Suara Datuk keras. Saya terus diam. Bila semuanya sudah selesai, orang ramai pun meninggalkan tanah kubur. Tetapi Datuk dan Lebaidin masih lagi berdiri di sisi pusara Haji Salim. Wajah mereka muram, mata mereka merah. Allah kasihkan dirinya, kerana itulah dia dah dipanggil, keluh Datuk. Lebaidin menarik nafas, matanya tidak berkedip merenung tanah pusara. Saya kehilangan kawan, tambah Datuk lagi. Saya juga macam tu, susah nak cari orang macamnya, penyabar dan berimbang rasa, sahut Lebaidin. Serentak, Datuk dan Lebaidin meninggalkan pusara. Tadi, saya rasa laknat-laknat tu ada sama. Secara mendadak sahaja, Lebaidin memberitahu Datuk. Muka Datuk segera berubah. Perlahan-lahan, dia menarik nafas.